Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Syakira binti Ibrahim akan membentangkan untuk tugasan yang kedua bagi mata pelajaran Pentaksiran dalam Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIMK 2082R dengan bimbingan pensyarah Dr. Wan Zahari. Dalam tugasan ini saya mendapat tajuk integriti dalam urus takbir pengurusan peperiksaan. Kita pergi kepada pengenalan. Kemajuan dalam sistem pendidikan negara bergantung kepada nilai integriti yang terdapat serta terkandung di dalam sistem pendidikan negara kita pada hari ini. Di dalam pembentangan ini akan membincangkan definisi integriti itu sendiri melalui sudut pandang Al-Quran dan juga Al-Sunnah serta akan membawakan isu-isu yang terdapat di dalam sistem tadbir urus peperiksaan serta bagaimana cara untuk mengatasi isu dan permasalahan tersebut. Seterusnya kita lihat pula kepada definisi integriti, urus takbir dan juga peperiksaan. Integriti menurut Kamus Dewan Bahasa, kejujuran, keadaan sempurna dan utuh, keutuhan, berintegriti, mempunyai integriti, kejujuran, ketelusan dan sebagainya. Maksud ataupun definisi urus takbir pula ialah cara atau sistem mentadbir mengurus, mengawal selia dasar, fungsi atau perjalanan sesebuah perbadanan, syarikat dan sebagainya menurut Kamus Pelajar edisi kedua. Definisi bagi peperiksaan pula ialah ujian untuk menentukan kebolehan ataupun kepandaian seseorang. Seterusnya, apakah pula definisi integriti dalam urus takbir peperiksaan? Sifat jujur dan telus dalam menguruskan berkaitan peperiksaan sama ada sebelum, semasa dan juga selepas peperiksaan. Integriti ini juga amatlah penting untuk diamalkan kerana jika seorang guru tiada ketulusan dan sikap tanggungjawab, ianya boleh menjejaskan kepercayaan masyarakat kepada guru dan juga sebagai seorang guru yang berintegriti akan melaksanakan amanah dan kuasa yang diberikan untuk kepentingan umum dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan diri sendiri ataupun keluarga mereka. Seterusnya, integriti menurut Al-Quran daripada petikan surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8 yang berbunyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan kerana Allah, yakni ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil kerana adil itu sungguh lebih dekat dengan takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Daripada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8. Daripada petikan ayat ini dapat kita lihat bahawa integriti dan keadilan adalah merupakan salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah. Kita hendaklah elakkan sikap benci dan tidak suka terhadap individu supaya kita dapat bersikap adil kepada semua orang. Seterusnya, integriti menurut Al-Hadis. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah." Rawahu Tirmizi, yang bermaksud artinya hendaklah kalian bersikap jujur kerana kejujuran itu akan membawa pada kebaikan sedangkan kebaikan akan membawa kepada syurga. Hadis riwayat Tirmizi. Maka berdasar daripada penyataan ataupun petikan hadis ini,
Okey, dapat kita lihat bahawa jujur itu adalah amat penting, elemen yang perlu ada di dalam setiap diri individu supaya setiap tugasan atau pekerjaan yang dilaksanakan dapat dilaksanakan dengan telus dan juga sebaik mungkin. Seterusnya, apakah faktor-faktor penyumbang kepada integriti? Terdapat 4 faktor, iaitu yang pertama adalah kepimpinan. Kepimpinan ini adalah merujuk kepada pihak atasan lah, yang mana iltizam yang lemah boleh menyebabkan merosotnya integriti. Sebagai seorang pemimpin, hendaklah menunjukkan teladan yang baik serta dengan mematuhi undang-undang dan juga prosedur serta peraturan yang telah ditetapkan agar integriti dapat diterapkan di dalam sesuatu organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah daripada segi sistem dan juga prosedur, yang mana ianya telah merangkumi dalam pelbagai perkara dan juga aspek. Kurang ketelusan di dalam urusan yang melibatkan sistem dan prosedur ini boleh mengakibatkan tergugatnya nilai integriti, yang mana ianya juga boleh menyebabkan kepada ketidakcekapan dan juga berlaku perselisihan faham di dalam kalangan pekerja. Selain daripada itu, skop serta tugas juga perlu diperincikan. Yang ketiga adalah budaya. Budaya yang menjunjung tinggi nilai integriti akan memberikan suatu persekitaran yang sesuai kepada pekerja dan juga individu agar ianya tidak menyimpang di dalam tingkah lakunya. Di dalam skop budaya ini juga dapat dilihat bahawa budaya ini ataupun budaya yang sihat amat penting supaya nilai integriti kekal bersama dan tidak terjejas akibat daripada pengaruh budaya yang negatif. Seterusnya, yang keempat adalah individu. Individu yang lemah didikan agama dan juga penghayatan nilai murni ataupun lemah di dalam skop disiplin dan juga etika akan membawa kepada pelbagai kesalahan di dalam tingkah laku. Perlu ada, setiap individu ini perlu ada kesedaran di dalam diri untuk bersikap adil, jujur, amanah dan juga telus di dalam melaksanakan skop tugasan yang telah disediakan. Terdapat beberapa isu yang terjadi dalam integriti urus takbir peperiksaan, yang mana yang pertama adalah kebocoran soalan peperiksaan, yang kedua kegagalan urus takbir sistem peperiksaan itu sendiri, dan juga yang ketiga kesediaan guru dalam melaksanakan pentaksiran. Kebocoran soalan peperiksaan yang telah berlaku beberapa tahun yang lepas dan juga tahun lepas juga ada berlaku kes kebocoran soalan peperiksaan yang mana melibatkan soalan SPM bagi tahun 2023 subjek sejarah, soalan UPKK 2023 subjek sirah dan juga soalan UPSR 2014 bagi subjek matematik dan juga bahasa Tamil. Ini melibatkan kebocoran soalan peperiksaan yang berlaku sebelum hari yang sepatutnya pelajar ataupun calon menduduki hari peperiksaan. Ini berlaku akibat daripada mungkin berlakunya ketidaktelusan lah dalam sistem urus takbir peperiksaan tersebut. Seterusnya, isu yang kedua pula ialah berkenaan dengan kegagalan urus takbir sistem peperiksaan. Yang ini berlaku antaranya ialah yang pertamanya ketiadaan kawalan keselamatan yang mungkin boleh menyebabkanlah berlakunya tadi soalan peperiksaan bocor dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ketidakseimbangan bebanan kerja. Yang ketiga, kurang pengetahuan dan kesedaran tentang peperiksaan, dan juga yang keempat, kelemahan di dalam sistem pengurusan peperiksaan itu sendiri. Seterusnya, isu yang ketiga ialah kesediaan guru dalam melaksanakan pentaksiran, yang mana guru yang kurang berkemahiran dalam penggunaan teknologi maklumat dan juga media pengajaran. Yang kedua adalah disebabkan oleh kesukaran guru itu sendiri dalam membina instrumen pentaksiran yang pelbagai bentuk akibat daripada kurang ilmu pengetahuan dan juga kemahiran daripada diri guru itu sendiri.
hasil ataupun kesan daripada berlakunya isu-isu yang telah dibincangkan tadi, apakah pula implikasinya kepada sistem pendidikan ataupun kerjaya sebagai seorang guru itu sendiri. Yang pertama adalah boleh menjejaskan kredibiliti seorang guru yang mana disebabkan oleh ketidaktelusan dan juga nilai integriti yang kurang di dalam diri seorang guru itu sendiri yang mana boleh menjejaskan kredibiliti seorang guru. Yang kedua adalah hilang kepercayaan daripada masyarakat disebabkan oleh kredibiliti guru tadi yang terjejas ataupun disebabkan oleh nilai integriti yang rendah di dalam diri seorang guru dan juga kalau kita boleh kelaskan sebagai kaki tangan staf, okey, maka boleh menyebabkan ibu bapa masyarakat memandang rendah dan juga kurang kepercayaan kepada guru. Kemudian yang ketiga, implikasinya adalah penyampaian maklumat dan penilaian kepada pelajar secara tidak adil disebabkan oleh penilaian yang tidak telus dan juga amanah dan tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan dengan betul. Ini memberikan kesan yang tidak baik dan kesan yang negatif kepada kerjaya guru dan juga di dalam bidang pendidikan itu sendiri. Hasil daripada perbincangan isu dan juga implikasi integriti ataupun nilai integriti yang rendah di dalam sistem tadbir urus peperiksaan ini, maka kita boleh menyenaraikan beberapa langkah bagi mengatasi isu-isu tersebut supaya tidak berulang kembali. Yang pertama adalah dengan menubuhkan satu jawatan kuasa untuk mengenal pasti kelemahan dan juga ruang-ruang ketirisan dalam pengurusan dan pengendalian kertas peperiksaan. Yang kedua adalah menerapkan kod etika profesional. Guru hendaklah memahami dan mengamalkan kod etika profesional yang berkaitan dengan bidang tugas mereka serta seorang guru itu sendiri perlu mempunyai kesedaran dan memahami bidang tugas sebagai guru dengan lebih jelas. Dan yang ketiga adalah berusaha melengkapkan diri dengan pengetahuan dan teknologi yang mampan. Kemudian dengan pentaksiran juga akan dilaksanakan dengan lebih berintegriti dan juga telus. Daripada perbincangan kita tadi dapatlah disimpulkan bahawa integriti adalah merupakan suatu perkara yang penting yang perlu diamalkan di dalam diri setiap individu supaya tugas, amanah dan tanggungjawab yang diberikan dapat dilaksanakan dengan telus dan jujur serta dapat mengelakkan daripada timbulnya isu-isu ketidakadilan dan sebagainya di dalam sistem pendidikan kita, khasnya adalah dalam sistem takbir urus peperiksaan. Sekian sahaja daripada saya untuk pembentangan bagi melengkapkan tugasan yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.